Hai, Assalamualaikum. Korang berada dalam channel aku lagi. Hari tu aku dah cerita pasal curang. Korang boleh tengok balik aku punya video pasal curang. Kalau korang boleh tengok. Kalau korang belum tengok, boleh tengok. Memanglah boleh tengok. Nama aku Coki. Hari tu aku dah membebel pasal curang. So hari ni aku nak cerita pasal punca wanita tawar hati dengan lelaki. Apa punca wanita ni tawar hati dengan lelaki? Sebab banyak sekarang kebanyakan wanita lah yang tawar hati. Aku jarang lah dengar lelaki tawar hati dengan wanita ni. Pelik juga kan kalau lelaki tawar hati. Ada ke lelaki tawar hati? Aku tak pernah tahu pula. Yang aku tahu wanita saja yang tawar hati. Okay, aku ada 10 sebab kenapa wanita tawar hati dengan lelaki. 10 sebab. Hari ni aku akan huraikan 10 je. Mungkin ada lagi. Part tu aku akan huraikan lagi. Setakat ni aku ada buat research 10 je. Aku dapat 10 je. Okey. Jom kita cerita. Jom kita bebel. Wanita ni kalau diorang dah sayang, diorang akan sayang betul-betul dengan lelaki tu. Tak ada dua, tak ada satu, tak ada tiga, dan dia akan setia pada seseorang lelaki yang dia sayang tu lah. Kan tu. Tapi bila dia dah tawar hati, korang jangan terkejut lah kalau dia tinggalkan korang secara tiba-tiba. Yes. Secara tiba-tiba, korang tengah sayang-sayang dia, tiba-tiba dia tawar hati. Korang jangan terkejut kalau dia tiba-tiba buat keputusan yang dia cakap dia tawar hati dengan kau. And pada masa tu, korang sendiri akan tertanya, apa yang kau buat, apa kesalahan kau sebenarnya yang sampai dia dah tawar hati dengan kau, yang kau dah lakukan dekat dia. Mungkin korang rasakan dia kejam, dia jahat. Tapi korang tak tahu bahawa dia sudah lama makan hati kerana sifat korang. Kita tak tahu sifat apa. Jom kita tengok sifat apa yang korang buat sampai wanita yang kau sayang ni tawar hati dengan kau. Okay, first dia seorang lelaki tu sering menipu. Semua orang tidak suka ditipu, baik lelaki maupun wanita. Tapi jika awal perkenalan pun ada sudah menipu dan cuba menutup penipuan tersebut dengan penipuan-penipuan lain dan akhirnya terbongkar. Selepas terbongkar, korang diberi kemaafan tapi masih terus menipu. Dia dah maafkan kau, tapi kau sering lagi menipu dia, masih ulang lagi. Dia maafkan kau, kau ulang lagi. Siapa yang tak sakit hati, itulah. Layak ke seumur hidup korang untuk terus hidup dengan si penipu? Korang nak ke? Kalau tanya aku pun tak nak kan. Kadang-kadang kita tak tahu orang tu sedang menipu dan berharap dia terus terang, tapi malangnya masih lagi alasan yang indah kabar dari rupa. Macam tu. Ingat, orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara. Apa tu? Kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Sepanjang zaman, kejujuran tetap relevan dalam kehidupan manusia. Siapa je yang sanggup kena tipu? Semua yang nak pasangan yang jujur, nak pasangan yang baik, tak nak menipu. Yang kedua, korang lelaki ni kurang ambil berat atau tidak ambil berat dengan pasangan korang. Perempuan ni dia perlukan perhatian, tapi jika kau langsung tak mahu ambil tahu tentang diri dia akan menyebabkan dia lagi jauh hati dengan korang. Contohnya macam korang ada masa bersama kawan, main game, lepak, lepak minum lah, kafe lah, apalah. Tapi masa yang sama korang tak balancekan masa korang dengan pasangan korang. Korang busykan kawan kau, lebihkan kawan kau daripada dia.
And dia pun dah rasa macam tahu hati lah dengan korang tak. Ni nak tanya khabar pun, nak tanya dah makan ke belum pun susah. Sebab apa? Sebab korang dah ada kawan. Sebab korang anggap bila dah dapat tu tak payahlah nak sibuk-sibuk tanya kan. Sebab dah dapat, dah milik aku dah pun. Tak payahlah nak sibuk-sibuk tanya sihat ke tak, apa ke tak, dah makan ke tak kan. Itu yang korang fikir lah. Kadang-kadang WhatsApp online. Tapi nak jawab, nak reply korang punya, pasangan korang punya message pun lambat. Konon ingat yelah macam aku cakap dia lah, ingat dah jadi awet atau tunang korang, tak perlu nak take care sangat sebab rasa sudah dimiliki, rasa zon selesa kan. Zon selesa, tak perlu macam nak tackle, tak perlu rasa nak macam apa, perasaan tu tak ada macam nak tackle dulu. Dulu tackle kan, mana siapa semua kan. Okey. Yang ketiga ni macam yang aku cerita video lepas, iaitu curang. Curang ni banyak kategori, tapi kalau bertepuk sebelah tangan memang tidak akan berbunyi melainkan anda tepuk dahi sendiri. Contoh, Mamat ni dah ada tunang. Jadi memanglah tunang dia ni untuk dinikahi. Tapi sesaja cari keseronokan luar untuk suka curang. Curang ke tu? Dia nak cari keseronokan dengan apa? Dengan saja-saja. Seronok dengan perempuan ni. Tu dah kira curang bro. Hati-hati bro. Kalau nak keluar lepak, keluar dengan kawan. Kalau korang dah ada pasangan korang sendiri, tak perlulah nak pergi lepak dengan perempuan lain, lepak dengan, pandai-pandai jaga hati lah. Lepas tu kadang terkantoi message. Mungkin korang punya WhatsApp mesra kan, WhatsApp mesra-mesra dengan perempuan lain. Alasan korang suka-suka. Tapi tetap setia pada yang satu. Apa benda tu? Kalau benar setia, tak adanya korang nak ada spare. Kira senang cakap spare stock lah kan. Ada spare stock. Lepas tu korang cakap suka-suka. Siapa yang tak pernah hati? Okay, yang keempat, panas baran. Panas baran ni satu hal juga sebenarnya. Mana ada wanita paling suka dengan lelaki panas baran? Kan? Wanita paling-paling dia nak lelaki yang cool, yang tak suka marah dia, tak suka kongkong dia. Yang sikap panas baran ni tak semua wanita suka. Bila ada masalah, sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak marah. Macam manalah kalau lepas korang nikah nanti tak. Mungkin lepas korang nikah, jangan sampai kaki pun naik kot. Tapi api tak boleh lawan api. Kenalah cari penyejuk. Siapa penyejuknya? Penyejuknya ni lah. Korang punya pasangan jugalah. Kalau dua-dua nak mengamuk, jadi apa? Yang kelima, sikap suka maki hamun. Maki hamun, time bergaduh je ada je benda nak maki. Kau ni lah, kau tu lah, kau ni lah kan. Padahal belum jadi bini pun, belum diijab kabul pun. Tapi dah maki-maki. Dah berani cakap tulah inilah dekat pasangan dia kan, dekat wanita kesayangan dia. Sayang ke macam tu maki-maki? Jadi perempuan akan fikir jika sebelum nikah sudah pandai memaki hamun, mesti lepas nikah kaki pun boleh naik. Bukan maki je, kaki pun boleh naik atas muka tau. Okay, yang keenam, terlalu ego. Ego ni biasa. Setiap orang mesti ada ego. Setiap manusia dalam dunia ni mesti ada ego. Tak kira lah budak kecil ke, dah orang tua ke, orang dewasa ke, dia tetap ada ego. Lagi-lagi yang lelaki ego dia memang tinggi, memang susah nak turunkan. Tapi kalau sampai tak boleh nak bertolak ansur pun susah ayat. Dan tak boleh nak fikir positif, negatif
payah juga kan. Jenis ikut kepala otak sendiri je yang nak betul. Yes, terlalu ego. Kadang korang kena turunkan lah ego korang tu untuk pasangan korang, untuk korang punya hubungan. Nak terlalu tinggi ego pun tak boleh kan. And yang ketujuh, tak pandai pujuk. Nampak remeh tapi dia punya impak yang besar. Kalau bergaduh buat hal sendiri, masing-masing diamkan diri. Wanita memang suka merajuk, tapi jika rajuk tidak dipujuk, maka terpaksalah pujuk diri sendiri. Lama-lama memang hati makin keras lah. Sebab kata orang, antibiotik dah tak fungsi dah. Jadi fikir-fikirlah sendiri. Lepas tu yang ke-8, tidak serius dalam hubungan. Okay, konon hubungan dah lama tapi tak ada tanda serius tu tak ada. Nak bertunang pun tidak, ini kan pula nak ajak kahwin. Tapi ada pula yang berjanji manis sebagai kan, macam janji manis, macam gula nak cakap pun, lagi susu tu lagi manis lah daripada kata-kata dia, tapi habuk pun tak ada. And don't trust words, trust action. Yang ke-9, tidak tetap pendirian. Tidak tetap pendirian ni macam aku cakap lah, ada juga yang dekat video curang hari tu lah. Hari ni dia cakap lain, hari ni dia cakap macam ni, besok cakap macam tu pula. Sebab kata orang, jenis tak boleh pakai punya orang lah. Kan? Korang sendiri tak pasti dengan apa yang korang lakukan. Lepas tu sering-sering tukar keputusan. Hari ni keputusan ni, besok keputusan lain. Tukar-tukar pula keputusannya kan. Ini yang membuatkan wanita boleh lagi cepat nak tahu hati yang korang. And yang last kali nombor 10, ini yang perlu ada lah dalam hubungan korang. Dalam hubungan siapa, hubungan aku ke hubungan korang ke kan. Is memahami. Banyak lelaki ni kurang memahami. Kesefahaman berdua tu penting. Tapi jika korang saja yang ingin dirinya memahami, and korang tapi sebaliknya korang langsung tidak mahu memahami si dia, adil ke? Tak adil kot. Masing-masing kena memahami. Takkan perempuan je nak faham kau kan. Takkan perempuan je yang nak ngalah dengan kau. Kau pun kena ngalah juga. Sebagai lelaki, kena tunjuklah kau punya tanda lelaki tu macam mana. Tanda kau punya tanggungjawab tu macam mana kan. And kepada lelaki kat luar sana, termasuk akulah. Aku cerita termasuk aku sekali lah. Jagalah korang punya hubungan dengan wanita kesayangan korang. Adilkan masa korang dengan kawan, dengan dia. Jangan sibuk nak dengan kawan je, jangan terlupa dia. Yes, kawan tu memang penting untuk kita, tapi dia ni pun penting juga. Sebab dia pun mungkin dia adalah masa depan korang. So korang kena bahagikan masa korang lah dengan dia. Aku buat tahu hati ni, aku ada pengalaman. Pengalaman aku sendiri lah. Tahu hati ni adalah pengalaman aku sendiri. And dia, macam aku cerita tadi, tiba-tiba dia minta kata putus sebab dia dah tahu hati. And aku pun tak tahu apa salah aku. Apa yang aku dah buat dengan dia. Just dia dah tahu hati dengan aku. Aku pun, yes, bila tengok-tengok balik, mungkin ada kesalahan aku. Mungkin ada kesalahan aku yang aku buat kat dia sampai dia tahu hati dengan aku. Padahal aku rasa macam tak ada apa-apa. Siapa yang kena tahu hati tu mungkin tahu macam mana rasa dia kan. Ya, pedih memang pedih. Yelah, tengah sayang-sayang kan. Tak ada pernah rasa bosan sekalipun dengan dia. Tiba-tiba dia cakap dengan kita, dia tahu hati dengan kita. Sakit. Memang sakit. Okeylah, setakat ni aku punya cerita. Kalau korang ada pengalaman, korang boleh like aku punya video, boleh subscribe aku punya video, komen. Nak share pun tak kisah, boleh share. Nak ambil petikan aku punya ni pun tak kisah, boleh ambil. Aku silakan. And yang penting subscribe and share. Share dengan kawan-kawan korang. Okay. Assalamualaikum.